Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Surat 298. Okey. Sebelum ni, dalam pengajian yang lepas kita bincang berkenaan dengan doa iftitah. Dan kita telah lihat bahawa dalam doa iftitah Nabi ni ada pelbagai bentuk lafaz. Ada lafaznya pendek, ada lafaznya yang panjang. Dan Nabi SAW dalam solat malam dia akan bacakan yang panjang. Dalam solat fardu dia akan bacakan yang kita bincang yang pendek-pendek. Sebab itulah kita buat kesimpulan bahawa sebenarnya Nabi SAW tak tinggalkan doa iftitah, sama ada di solat sunat maupun solat fardu. Cuma kita selalu baca yang panjang. Jadi bila solat sunat kita tak baca doa iftitah. Alhamdulillah, bagi mengaji dia bacalah. Alhamdulillah, itu ilmu. La yastawil a'ma wal basir. Kul hal tastawil a'ma wal basir wa hal tastawil dhulumati wan nur. Adakah sama orang yang buta dan orang yang nampak? Adakah sama kegelapan dan cahaya? Tak sama. Dan sama pula berkenaan dengan diam sebentar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat-saat imam berdiam sejenak. Tajuk tu bukan tajuk dari Ibn Qayyim, ini daripada pencetak ni, penterjemah. Tajuk ni saat-saat imam berdiam sejenak ni bukan daripada kitab Ibn Qayyim, itu daripada penterjemah. Beliau sallallahu alaihi wasallam diam sejenak, diam sekejap dalam solatnya sebanyak 2 kali. Diam yang pertama adalah antara takbir pertama dengan bacaan Al-Fatihah. Maksudnya bila takbir Allahu Akbar, tu diam. Lepas tu baru start Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara kuat keluar. Diam sejenak tu. Lihat para ulama' diam sejenak tu pun dia bincangkan. Maksudnya adalah diam dalam ibadah tu pun ada dia punya dalil. Nampak tak? Ahli sunnah ni bab diam Nabi, diam sekejap tu pun ada dalil. Kita tak boleh kata kena diam pada tempat yang tak perlu diam, melainkan kena ada dalil. Dan juga doa, bila doa tu baca perlahan, kita baca perlahan. Baca kuat, kita baca kuat. Waktu salat tarawih kita memang digalakkan, waktu bila-bila digalakkan selawat. Tapi adakah digalakkan selawat terjerit-jerit macam tu? Rasa kat situ lah kita kata diam sejenak tu pun para ulama' ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan antara baca Fatihah inilah yang pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pada tanya Nabi Rasulullah, ya Rasulullah sallam, kenapa aku lihat lepas takbir tu ada diam sekejap? Abu Hurairah tanya Nabi. Nabi kata sebab baca doa iftitah lah. Sebab baca doa kita Nabi diam sekejap. Nabi baca doa iftitah waktu tu. Kan tu sembang isyak, maghrib, Allahu Akbar, imam diam sekejap, baru imam start baca Fatihah. Diam sekejap itulah yang dibaca padanya doa iftitah. Kemudian para ulama berselisih tentang diam yang kedua. Ada tak diam yang kedua ni? Diriwayatkan bahawa waktunya adalah setelah membaca Al-Fatihah. Ini sebagian ulama mazhab Syafi'i pegang. Itu lepas baca Fatihah dia diam sekejap. Okey? Sebahagian lagi mengatakan waktunya adalah setelah membaca surah sebelum rukuk. Maksudnya lepas baca surah-surah tu. Katakanlah baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak terus Allahu Akbar tak. Tunggu sekejap. Allahu Akbar. Maksudnya. Jadi mana satu ni? Waktu yang sebelah Fatihah ke lepas tu? Kat sini perbincangan ni. Menurut salah satu pendapat yang dimaksudkan adalah 2 kali diam, tidak termasuk diam yang pertama. Dengan demikian terdapat 3 kali diam pula. Akan tetapi secara lahirnya, secara zahirnya, beliau sallallahu alaihi wasallam hanya berdiam sebanyak 2 kali. Adapun
diam yang ketiga sangatlah singkat, sekadar mengatur pernafasan. Maksudnya lepas baca surah tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, nak tarik nafas tu. Macam waladhdallin kan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nak pula kalau imam dah tua lagi ya, betul tak? Dia nak ambil masa untuk ambil nafas. Jangan pula kita, macam kita bincang kuliah lepas, terus sambut waladhdallin. Imam dah yang baru nak tarik nafas. Okey, tunggu imam baca amin dulu, baru kita baca amin. Jadi mengenai diam yang berbeza dengan diam yang pertama. Adapun diam yang ketiga sangatlah singkat, mengatur pernafasan, di mana beliau SAW tidak menyambung bacaan dengan rukuk. Tadi sebutlah, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Bukan macam tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Macam tu. Berbeza dengan diam yang pertama, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam berdiam padanya sekadar dapat membaca doa iftitah. Mengenai diam yang kedua, yang dikatakan untuk memberi kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah, atas dasar ini maka diam tersebut perlu diperlama sekadar membaca Al-Fatihah. Maksudnya ada qaul fuqaha dalam masalah ni. Dan jangan pula kata tak ada dalil apa semua, ada ni hujah dalilnya. Maksudnya diam sekejap untuk membaca Al-Fatihah. Sebab tu dalam masalah ni Imam Syafi'i juga ada hujahnya, ada diam sekejap tu. So wujud sebahagian ulama' yang mempertikaikan diam selepas Fatihah tu, kerana tidak ada dalil. Ya, memang tak ada dalil, tapi ijtihad yang berdasarkan Nabi SAW ada dua diam tadi. Diam yang kedua tu kat mana? Itu kat situlah berlakunya ijtihad para ulama' yang mengatakan diam yang kedua tu adalah lepas Fatihah untuk memberi peluang untuk orang makmum baca Fatihah. Itu pendapat dalam pendapat ulama' mazhab Syafi'i. Ustaz mengatakan Ustaz lain lah, kita tak perlu baca Fatihah, kita dengar je. Itulah dia. Sebab tu saya kata ada sebagian pendapat mengatakan bahawa tak perlu baca Al-Fatihah ketika menjadi makmum dalam solat jahar, solat yang dikuatkan bacaan. Jadi sebab itulah bagi yang ambil pendapat ni, mereka mempertikaikan diam sebentar tu lepas Fatihah tu. Sebab kalau diam sebentar untuk baca Fatihah, mesti padanya ada dalil dan hujah. Jadi dia kata yang diam sebentar tu sebelum iftitah dan lepas baca surah yang sunat tu, untuk sebelum rukuk, itu je. Yang dua tu. Ada yang tengah-tengah untuk memberi ruang untuk baca Fatihah kat sini, dia kata itu tak ada dalil, tak ada hujah. Faham tak? Isu dia berkenaan dengan baca Fatihah tak baca Fatihah tadi. Adapun diam yang ketiga sekadar istirahat dan mengatur nafas sahaja, dan diam ini sangat singkat. Olehnya sebahagian tidak menyebutkannya kerana sangat singkatnya. Orang tak kata dia diam yang disebutkan. Sedangkan mereka yang memperhatikannya menjadikannya sebagai diam yang ketiga. Maka orang kata ini sekejap sangat, kita tak ambil iktibar lah. Maksudnya bukan diam ni, ini sekadar ambil nafas je. Atau tak, ini pun termasuk diam juga. Maka tidak terdapat kontradiksi di antara kedua riwayat tersebut. Inilah pandangan paling berdasar berkenaan dengan hadis tersebut, mendasar berkenaan dengan hadis tersebut. Hadis Nabi SAW berdiam saat salat sebanyak 2 kali telah dinukil melalui jalur sahih daripada Samurah, Ubay bin Ka'ab, Imran bin Husain. Hal itu disebutkan Abu Hatim dalam kitab sahihnya. Samurah yang dimaksud ini adalah Samurah bin Jundub, sahabat Nabi. Dengan demikian menjadi jelas bahawa salah seorang periwayat hadis tentang 2 kali diam adalah Samurah bin Jundub. Sementara beliau berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah SAW 2 kali diam. Dan diam kedua ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, kita baca. Kenapa sebagian ulama tak ambil ni? Baca letak kaki bawah tu. Menurut Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, Hasan bin Sabah dari Imran Husain, sedangkan Al-Hasan tidak pernah mendengar dari Samurah. Maka hadis ini terputus. Okey. Al-Hasan ni siapa? Dia sebut Al-Hasan dalam ilmu Islam, Hasan Basri lah. Hasan Al-Basri. Hasan Basri tidak pernah mendengar dari Samurah dan tidak pula dari Imran.
Maksudnya Al-Hasan, dia bukannya dengar daripada Samurah terus. Maksudnya ada orang di antara Hasan dan Samurah. Siapa orang ni? Tak dikenali. Bila tak dikenali, maka ulama menghukumkan hadis tu dhaif lah, terputus sanadnya. Melainkan ada penyokong-penyokong yang lain. Okey. Diriwayatkan Abu Daud daripada Al-Ash'ath dari Al-Hasan dari Samurah bahawa Nabi SAW diam 2 kali ketika membaca doa iftitah dan ketika selesai dari membaca seluruhnya. At-Tirmizi berkata, kata At-Tirmizi siapa? Imam Tirmizi lah. Dan kitab dia ini adalah pendapat sejumlah ahli ilmu. Mereka menganggap mustahab disukai bagi seseorang imam agar diam saat iftitah dan setelah membaca bacaannya. Seperti itu pula pendapat Ahmad, Ishaq dan sahabat-sahabat kami. Wallahu a'lam bissawab. Tadi kita khilaf lah kat situ. Adakah yang disunatkan tu lepas Fatihah tu? Oleh itu ulama Syafi'i ambil pendapat yang itu, kata disunatkan diam sebentar tu adalah selepas Fatihah. Diam yang kedua tadi. Okey, nampak tak? Jadi kita buat kesimpulan. Pendapat pertama, diam yang kedua adalah selepas Al-Fatihah. Pada sebahagian jalur hadis disebut, apabila selesai dari membaca maka beliau diam. Pernyataan ini bersifat mujmal, umum. Dia tak beritahu lepas baca apa, Fatihah ke lepas baca surah. Sementara lafaz pertama memperinci dan memperjelas. Lafaz pertama dia didetailkan. Oleh kerana itu Abu Salamah bin Abdul Rahman berkata, ada 2 diam bagi seorang imam, maka manfaatlah kedua diam itu untuk membaca surah Al-Fatihah. Apabila imam mulai salatnya, iaitu ketika membaca doa iftitah, dan apa ia telah selesai membaca waladhdallin. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad dan lain-lain. Lepas tu jumhur fuqaha, majoriti fuqaha kata baca Fatihah tu lepas imam baca Fatihah adalah wajib. Adalah wajib. Walaupun kita tahu banyak ustaz sunnah kita masyhur kata tak ada Fatihah bila baca solat al-jahar. Ini pendapat Syalbani rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga sebagian fuqaha yang mutaqaddimin, yang awal dulu ada juga sebut benda ni. Tapi bukanlah pendapat majoriti sebenarnya, bukan pendapat yang ramai. Ramai mengatakan kena baca juga. Okey, ramai yang kata kena baca juga. Waktu baca tu bila? Tu dia kata, ada kata lepas Al-Fatihah tu. Bagi yang pertikaikan diam sebentar tu lepas Fatihah, dia kata kena baca waktu imam baca Fatihah tu. Macam mana ustaz itu imam baca Fatihah? Imam kata alhamdulillahirabbil alamin. Sebab alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kita follow macam tu, antara-antara surah. Bagi yang kata ada diam sebentar, maka dia diam baca lepas Fatihah tu lah. Tapi bila kita dengar bacaan Al-Quran, kita kena diam, betul? Tapi fuqaha semua kebanyakan majoriti ambil ayat tu ialah untuk di luar solat, bukan dalam solat. Dia kata bila dibacakan kepada kamu Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu, maka dia dengarlah dan diamlah. Maka itu dia kata dengar dan diam tu ialah di luar solat. Adapun dalam solat, bila bertembung dengan Fatihah kena baca juga. Saya buat dia perbincangan dan ustaz ni, Allah, kita dah buat lain, ustaz dia cakap lain pula. Bertembung pula. Kita nak baca baru kita faham lah apa yang kita belajar ni. Jadi tu kat situ ada 2 pendapat lah dalam masalah kena baca Al-Fatihah tadi. Tak sempat nak habis, itu isu lain. Kalau masalah tak sempat nak habis, maka sebahagian fuqaha mazhab Syafi'i kata tak apa, teruskan bacaan, jangan tertinggal 2 rukun panjang. Sebahagian kata tak, ikut je imam. Sebab imam kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam tu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, bila dia takbir, takbirlah kamu, dan ketika dia rukuk, maka rukuklah kamu. Ini masalahnya, bila baca Fatihah tu habis, dia dah baca surah, so kita kena habiskan baca Fatihah tu. Kalau puan ialah yang bermazhab Syafi'i memegang pendapat qaul tersebut, dia yakin dengan dalil tersebut, maka bacalah Fatihah. Dia habiskan lah. Habiskan. Yes, walaupun dia tengah baca surah. Okey. Soal Tomak Nina Tomak Nina dia tak sebut tu. Dia cuma penting je kata dia. Ada
Adakah itu juga termasuk? Oh, tamak-ninah tu lain. Tamak-ninah itu adalah berhenti sebentar pada setiap rukun. Kalau dia dah baca Fatihah, maksud dia dah tamak-ninah lah tu. Macam kalau kita rokok. Kalau kita rokok, mari kita rokok, kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali. Confirm dah tamak-ninah lah maksudnya. Yang dimaksud untuk tamak-ninah tu bukan tamak-ninah maksudnya selepas Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih kena diam sekejap. Bukan. Dah rokok, kalau kita rokok terus sentuh je lutut, pak tu berdiri balik. Itu yang tak ada tamak-ninah. Mana sebahagian orang yang sembahyang. Tamak-ninah tu pada perbuatan, bukannya pada bacaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ingat bukan nak confuse. Tuan-tuan pegang lah apa tuan-tuan nak pegang. Kalau siapa yang tolong ni pegang pada baca Fatihah, bacalah Fatihah. Kalau pegang sebelum ni, belajar dengan ustaz kita kata tak payah perlu baca Fatihah dalam solat jahar, tak payahlah baca Fatihah. Kalau yakin dengan pendapat tersebut dan yakin dengan hadisnya. Cuma saya katakan jangan ikut-ikut. Kalau tuan-tuan ikut-ikut, maka sama juga. Baik tuan ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lagi hebat. Kalau ikut-ikut, so apa kau tak baca Fatihah ni? Ustaz Yunus dia tak payah. Imam Syafi'i kata payah. Dah bertembung Imam Syafi'i dengan Ustaz Yunus. Imam Syafi'i lah menang. Kau nak main ikut-ikut macam tu. Tak ada siapa boleh menang Imam Syafi'i. Zaman ni tak ada siapa boleh menang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ada zaman sekarang, dia mufti dunia. Dia mufti dunia. Barakallahu fikum. Tapi sekarang ni bila ambil pendapat tersebut, ada asasnya. Saya ambil tak baca Fatihah Ustaz sebab 1, 2, 3, 4, 5. Sebab pertama dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat Quran tadi. Yang kedua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan lakukannya solat subuh tu. Yang ketiga lebih akhsya', lebih khusyuk untuk kita mendengar ayat Quran. Kalau kita pegang pendapat dengan hujah yang kuat, yang kata ambil baca Fatihah, ya, sebab dalilnya Nabi kata tidak ada solat bagi yang tidak ada Fatihatul Kitab. Siapa tidak baca Fatihatul Kitab, fa khidaj. Kalau solatnya rugi. Dia juga ada hadis yang solat subuh tu. Dia kata jangan kamu lakukannya melainkan Al-Fatihah. Kan berkenaan dengan orang baca belakang Nabi ketika sembahyang subuh, imam tengah baca, yang belakang baca juga. Lepas sembahyang subuh, Nabi kata siapa yang baca tadi? Kacau aku. Maka lepas ni jangan lakukannya kecuali Al-Fatihah. Jadi hadis ni lah yang dipegang oleh majoriti ulama' mengatakan baca Fatihah tu wajib. Habis tu Ustaz kenapa Syekh Albani pun semua kata tak? Melainkan Fatihah itu bukannya arahan wajib, arahan membenarkan sahaja, bukan arahan mewajibkan baca Fatihah tadi. Arahan kau nak baca, kalau kau nak baca sangat, bacalah Fatihah, tentulah. Bukan kau mesti baca Fatihah. Tak. Itu dia punya perbincangan lah dalam masalah fuqaha. Tapi kalau perempuan dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun nak ambil baca Fatihah, peganglah. Ingat belajar ni nak bagi kita yakin dengan ilmu, bukan lagi confuse. Masuk kelas ustaz ini confuse ustaz kata. Saya pergi kelas ustaz Usairi kata tak payah. Saya pergi kelas ustaz ni kata tak payah. Pergi kelas ustaz ini kata payah pula. Pergi masjid kata payah pula. Pening. Tak payah baca Fatihah langsung lah, senang. Ada yang kata itu yang sebab tak solat ni. Sebab ulama kata ada kena baca Fatihah, ada kata tak. Jadi tak solat lagi senang. Itu tak betul lah. Okey, tapi perbincangan kita bukan masalah Fatihah, perbincangan kita masalah keadaan diam ni. Sementara penetapan tempat kedua diam itu hanyalah interpretasi Qatadah, ijtihad Qatadah. Kerana beliau meriwayatkan hadis itu daripada Al-Hasan dari Samurah, dia berkata ada 2 diam yang aku ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diam yang kedua tu adalah Qatadah punya tafsiran. Qatadah ni tabi'in. Qatadah punya tafsiran terhadap diam yang kedua. Namun Imran mengingkari ni dan berkata, kami hanya mengetahui 1 kali diam. Ini yang Syekh Albani ambil pendapat ni lah, 1 kali diam saja. Maka kami menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah. Ubay menjawab surat itu bahawa pernyataan Samurah adalah benar. Said berkata, kami bertanya kepada Qatadah, apakah 2 diam ini? Dia menjawab, apabila masuk ke dalam salat dan apabila telah selesai membaca.
Kemudian dia berkata, dan apabila selesai mengucapkan waladhdallin, dia berkata pula beliau SAW suka berdiam sejenak ketika selesai membaca agar nafasnya teratur kembali, bukannya berhenti untuk memberi ruang orang baca Fatihah. Dia kata nak diam 7 kali saktah tu kan. Kalau setengah kitab fiqh kata 7 kali diam. Ini kira baru bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. 7 kali, 7 saktah ni 7 kali 7 apa? 7 saat lah, 7 saat ke 7 kali 7 waktu ke. Maka yang ni dia tak ada dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun apa hadis tak ada. Jadi penetapan 7 tadi tu tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu banyak fuqaha hadis, banyak muhaddisin dia kata tak ada benda ni. Tak dia ambil 7 kali diam ni. Itulah dia perbincangan dia lah, bincangkan masalah ni. Dia berkata pula beliau SAW suka berdiam sejenak ketika membaca agar nafasnya teratur kembali. Mereka yang berhujah dengan Al-Hasan dari Samurah, maka dia berhujah dengan ini. Apabila selesai membaca Al-Fatihah, beliau SAW memulai membaca surah yang lain. Biasanya beliau SAW memperpanjang bacaan surah ini, tapi terkadang pula mempersingkat kerana suatu hal, baik kerana perjalanan atau sebab lainnya. Dan umumnya beliau SAW membaca dalam kadar yang normal. Sekejap lagi kita tengok apakah kadar normal tu. Sebab normal kita inna ataina. Pendek kita qul huwallah. Itu kita normal kita. Jadi kita akan tengok normal tu apa. Jadi apa kesimpulan berkenaan dengan diam tadi? Okey, diam yang pertama confirm sebelum baca Fatihah. Diam yang kedua itulah yang dipertikaikan ulama, adakah lepas Fatihah ataupun lepas baca surah yang last sekali, ataupun memang lepas Fatihah tapi taklah, bukan maksudnya untuk memberi ruang untuk baca Fatihah, sekadar untuk waladhdallin amin. Okey, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Diam sekejap dah tu. Okey, itulah bincangan dia. Habis tu ustaz kesimpulan ni, itu kesimpulan dia. Kesimpulan dia ada bezaan di kalangan para ulama fuqaha. Mana yang kuat, mana yang tuan-tuan dah pakai dululah, tuan-tuan belajar dulu ikut mazhab Syafi'i, itulah yang kuat lepas Fatihah. Nah, tenang cerita. Kita mengaji supaya dada kita terbuka, bukan makin sempit. Oh, patutlah ada orang tak baca, dia diam lama benar. Rupanya ada pendapat yang kata macam tu. Cuma war rasul ahqqu an yuttaba', kata kat ulama, rasul itu lah yang lebih berhak untuk diikuti. Bacaan Rasulullah SAW dalam salat, ini bacaan Nabi. Biasanya beliau SAW ketika melaksanakan solat subuh membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Kalau 50 ayat apa, setengah jam kan, 20 minit. Lepas tu Abu Bakar As-Siddiq, dia semayang, dia di imam sampai dah nak terang dah. Sampai orang kata, ini tak boleh ni, semayang terang ni solat macam munafik. Orang munafik kan semayang lambat sampai dah dekat terang ni. Abu Bakar kata, ini bukan solat munafik, ini solat Nabi. Okay. Nabi SAW pernah solat subuh membaca surah Qaf, surah Rum, Masya Allah, surah Al-Kuwirat, Al-Kuwirat pendek lah, Idza Syamsu Kuwirat, dan surah Al-Zalzalah. Maksudnya ada panjang, ada pendek. Maksudnya kalau musafir, pendek lah. Dah lah semayang kat masjid RNR, nak tunjuk skill pula. Janganlah. Orang nak tunggu bas, semua nak cepat kan, tu kat airport, apa semua tergesa-gesa. Jangan pula nak tunjuk skill, baca surah Rum apa semua. Masing-masing pernah dibaca pada kedua rakaat solat subuh. Pernah juga beliau solat subuh dengan baca Al-Mu'awwidhatain. Nampak? Al-Falaq dan An-Nas saja. Tapi dengar, beliau melakukannya ketika dalam keadaan musafir. Kami juga musafir, ustaz. Musafir ke negeri akhirat. Itu macam Syiah dengan ayat tu. Suatu ketika beliau SAW solat subuh dan membaca surah Al-Mu'minun. Kita sampai minta kepada Musa dan Harun. Di rakaat pertama beliau batuk dan beliau pun rukuk. Maksudnya bila tak selesai, rukuk lah. Nabi SAW solat subuh pada hari Jumaat dengan baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Ini biasa juga. Dan Ad-Dahr, Hal Ata 'alal Insan, secara lengkap. Okey, beliau SAW tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada hari ini, itu hari Jumaat tersebut, iaitu membaca sebahagian surah Sajdah dan sebahagian daripada surah Ad-Dahr dalam 2 rakaat. Maksudnya
Dia ambil sampai sajadah je, lepas tu dia tak baca yang baki dia. Dan rakaat kedua pula Al-Insan, dia baca sikit je. Sekarang nak ambil barakah, ambil mana Nabi baca surah Al-Insan. Tak, Nabi baca lengkap sampai habis. Tapi tak wajib lah, kita kata tak wajib. Kalau imam tak hafal, tak payahlah nak paksa diri dia. Kalau hafazan dia tak kuat lagi berkenaan dengan sajadah dengan Al-Insan, jangan baca sakit perut nanti orang belakang. Tajwid lagi, apa semua lagi kan, sakit perut kita. Jadi bila baca tak betul, baik baca surah biasa je. Baik baca surah yang kita dah hafal dengan betul. Okey. Beliau SAW tidak melakukan sajadah dalam iaitu baca dalam 2 rakaat atau membaca surah sajadah dalam 2 rakaat. Ni setengah orang macam tu, dia baca sampai ayat sajadah tu, baca sikit, lepas tu dia berhenti, rakaat kedua baca, baru habiskan surah sajadah. Perbuatan itu jelas menyelisihi sunnah. Adakah haram? Taklah, dilarang. Solatnya sah juga, tapi tak ikut sunnah Nabi lah. Okey. Kalau tu Ustaz boleh taklif buat macam tu Ustaz, boleh, sah semayangnya. Tak dapat pahala Ustaz, dapat juga pahala baca surah, tapi tak ikutlah pahala ikut sunnah Nabi tu. Kat situ tak komplit lah. Adapun anggapan kebanyakan orang awam, bodoh Masya Allah, bahawa solat subuh pada hari Jumaat dilebihkan dengan 1 sujud, maka itu adalah kebodohan yang sangat besar. Maksudnya memang dia anggapan bahawa sajadah tu memang kena buat satu, ataupun dia kata solat subuh Jumaat tu memang dia mesti ada sajadah, mesti ada tu. Itu kesilapan. Maksudnya dia paksa tu, tak hafal pun paksa juga, tak hafal juga dia buat besar-besar dinding surah sajadah kat dinding tu, padahal tak hafal pun imam tu. Jadi dipaksakan sebab mesti nak sajadah pada pagi tersebut. Lepas tu kat Madinah kita pergi, kadang-kadang tak buat. Tapi bila dia baca kena sujud lah. Semestinya lah. Semestinya. Separuh tak sujud. Yang tak tahulah kan. Yalah, memang tak tahulah. Ada yang rukuk tu, kita tengok orang yang sujud kan, Allahu Akbar, rukuk, orang sujud ni, dia pun turun sujud. Tak apa lagi. Kan. Barakallahu fikum. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi ilmu pada umat kita ni. Oleh kerana itu, sebahagian imam menganggap makruh baca surah sajadah untuk tujuan itu. Maksudnya baca sajadah semata-mata untuk dapatkan sajadah, itu tak. Habis kita baca sebab apa? Sebab sunnah Nabi pada hari Jumaat Nabi baca surah sajadah. Sebab tu ada yang setengah orang dia tukar surah lain yang ada sujud sajadah juga. Sebab nak dapatkan sajadah pada hari Jumaat. Tak benar. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Rasulullah membaca 2 surah tersebut kerana keduanya mengandungi penjelasan tentang awal mula penciptaan kan. Kalau kita baca surah Al-Insan tu kan, tempat kembalinya penciptaan Adam, masuk syurga, ke syurga dan ke neraka. Perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang telah terjadi serta akan terjadi pada hari Jumaat. Ialah hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Penciptaan Adam pada hari Jumaat. Nabi Adam turun ke dunia pada hari Jumaat. Maka beliau SAW membaca pada salat subuh hari Jumaat apa yang telah terjadi serta apa yang akan terjadi pada hari itu. Okey, sebagai peringatan bagi umat akan peristiwa. Tapi itulah tak faham kita, dah berkali-kali, berbulan-bulan, minggu-minggu baca, tak faham-faham surah As-Sajdah. Sebab sibuk benda lain, sibuk berjanji, sibuk tahlil. Sebagaimana beliau membaca dalam perkumpulan-perkumpulan besar seperti hari raya dan hari Jumaat surah Qaf, Insyiqaq, Al-A'la, Al-Ghashiyah. Biasanya solat-solat yang ada pengumpulan awam ni, Nabi akan baca surah-surah berkenaan dengan akhirat. Qaf, Insyiqaq, Al-A'la, Al-Ghashiyah. Okey, seterusnya pula. Adapun salat zuhur, terkadang beliau memanjangkan bacaannya sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pernah salat zuhur telah dilaksanakan, lalu masa Nabi tengah sembahyang salat zuhur, lalu seorang pergi ke Baqi' untuk buang hajat. Bukan buang hajat, dalam terjemahan ni kurang tepat, untuk menyelesaikan hajatnya, maksudnya dia punya urusannya. Kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu berwuduk, dan orang itu mendapatkan Nabi masih dalam rakaat pertama. Saking lama, maksudnya masih lagi lama, Nabi masih lagi rakaat pertama lagi. Maksudnya dia pergi kat Baqi' tu kan kubur apa semua,
Dah pergi, wuduk dah habis, dia pergi kat rumah, ambil wuduk, balik rumah, balik masjid balik, tengah baca lagi. Panjang solat zuhur Nabi ya. Dan sekarang nak cepat sebab nak masuk office balik. Dia lunch tu waktu sekejap. Dan dia panjangkan kuliah-kuliah tu panjangan. Sebalik sunnah lain. Kuliah tu pendek, solat zuhur tu yang panjang. Ini kuliah tu yang panjang, solat zuhur tu yang pendek. Ada kala dalam solat zuhur itu boleh membaca seukuran dengan surah Alif Lam Mim Tanzil. Macam surah Sajdah tadi. Masya Allah. Dan terkadang baca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la, Wal Laili Idza Yaghsha, Was Sama'i Dzatil Buruj, dan Was Sama'i Wat Tariq. Sedangkan solat asar, maka panjang bacaan beliau SAW adalah separuh bacaan pada solat zuhur, yang bacaannya dipanjangkan, dan sama panjangnya apabila solat zuhur dipendekkan. Maksudnya tadi kalau pendek baca apa? Wallaili idza yaghsha. Maksud wallaili idza yaghsha tu yang baca ketika asar tu. Imam kita, imam kita lah, kita lah. Kita kadang-kadang wallaili idza yaghsha tu kita potong dua. Sebab panjang. Imam ni baca panjang sangat lah. Report lah dekat Jawi, imam baca panjang. Banyak apa? Wallaili idza yaghsha. Mengenai solat maghrib, petunjuk beliau SAW berbeza dengan pengamalan manusia pada hari ini. Maksud kita maghrib kita ni terlampau pendek. Satu kali beliau pernah melaksanakan solat maghrib baca surah Al-A'raf yang dibahagi dalam 2 rakaat. Masya Allah. Sebab tu orang kata, kenapa tak ada kuliah maghrib zaman Nabi? Sebab ni dia baca panjang. Sebab dalam Al-Quran tu dah ada pengajaran. Kalau kita baca surah Al-A'raf, baca surah-surah ni, dalam surah tu banyak sangat pengajaran. Sangat hebat pengajaran Al-Quran ni. Kalau kita dengar betul-betul tafsiran dia, dengan apa semua, sangat hebat surah-surah ni. Mana tak berhajat pada kuliah banyak-banyak sangat. Jadi sebab kita tak faham bacaan Quran, itu masalahnya. Lepas tu kita buat tazkirah Ramadan banyak-banyak. Tiap-tiap hari ada tazkirah Ramadan. Patutnya dalam Quran tu dah ada tazkirah yang sangat hebat, tapi sebab kita tak faham. Sebab kita tak faham. Jadi kita berhajat pada tazkirah. Kalau imam tu baca seluruhnya surah dalam Quran tu dan kita faham, maka dah cukup dah tu tazkirah pada hari tersebut. Tak berhajat kita tazkirah manusia. Tazkirah manusia ni banyak labun ni, orang berak kata. Banyak labun. Banyak melabun ya, sembang ya. Tak ada hadis, kadang-kadang 1-2 hadis dia masuk. Al-Quran tu lagi hebat, tapi jelah kita tak faham. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk memahami Al-Quran. Dan kali lain beliau SAW membaca surah At-Tur, dan pada lain beliau membaca surah Al-Mursalat. Al-Mursalat pun at least 1 muka surat lebih maghrib. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa beliau salat maghrib membaca surah Alif Lam Mim Sad, iaitu A'raf. Pernah beliau membaca surah As-Saffat, pernah membaca surah Ha Mim Ad-Dukhan. Masya Allah, Ad-Dukhan 3 muka surat. Dan pernah membaca surah Sabbih Isma Rabbikal A'la. Ini pendek sikit lah, 1 muka surat. Beliau SAW pernah pula membaca pada solat maghrib surah Wat-Tini Waz-Zaitun, Mu'awwidhatain, Al-Mursalat, dan surah-surah pendek Al-Mufassal. Al-Mufassal tu nampak nota kaki, Al-Mufassal adalah dari awal surah Qaf hingga akhir Al-Quran. Surah-surah pendek pada Mufassal. Maksudnya Al-Quran kan dia telah dibahagi-bahagikan. Ada yang dipanggil Sab'ut Tiwal, 7 yang panjang, iaitu daripada Al-Baqarah sampai At-Taubah. Itu surah-surah yang 7 yang panjang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah. 7. Itu dipanggil As-Sab'ut Tiwal, 7 yang panjang. Lepas tu dipanggil Al-Mi'in, yang 200 lebih ayat dia. Lepas tu Al-Mufassal. Mufassal tu pula dibagi pada 3. Satu Mufassal yang panjang, Mufassal yang sederhana, dan Mufassal yang pendek. Mana dari surah Qaf sampai surah An-Nas tu dibagi pada 3 pula. Mufassal yang panjang sampai Abasa, tak silap saya. Mufassal yang sederhana daripada Abasa sampai Ad-Duha. Daripada Ad-Duha sampai yang tu, yang Mufassal yang Qisar. Kita hafal Qisar tu lah yang ujung tu.
Itu kita baca itu je al-qisar tu. Tapi ala kulli hal kita baca alhamdulillah. Lebih tak baca langsung, lebih tak hafal langsung, ada juga Al-Quran dan dada kita. Tapi ala kulli hal maksudnya itu bagi orang awam, tapi bagi imam tak boleh dah baca ujung tu je. Kena dah baca at least yang sederhana panjang tu. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menambah semuanya adalah asar-asar yang sahih lagi masyhur. Ada pun baca surah-surah pendek al-mufassal secara rutin dalam solat maghrib ada perbuatan Marwan bin Al-Hakam, pemerintah pada zaman tu, gubernur. Oleh kerana itu Zaid bin Sabit mengingkarinya. Zaid bin Sabit ni siapa? Sahabat Nabi yang mengumpulkan Al-Quran tu, Zaid bin Sabit lah. Dia kata, mengapa engkau terus-menerus baca surah-surah pendek al-mufassal daripada solat maghrib? Padahal saya melihat Rasulullah SAW pada solat maghrib membaca surah panjang Al-Thulayain. Dia berkata, apakah Al-Thulayain tu? Dia menjawab Al-A'raf. Jadi sekali-sekala imam bacalah panjang sikit. Kalau ialah kata kang tak biasa, kang membuat report pula, hantar kat MAIS, kat Mawib, imam dia baca panjang benar, kalau kena transfer pula imam, baca panjang, sekali-sekala baca panjang. Sebab sekarang ni bukannya orang ikut imam, imam kena ikut orang ramai. Imam ni apa, tak buat tahlil ni, apa hal ni, report. Ni pun kerajaan, nanti takut kena buang, takut kena tukar, ikutlah buat. Imam pun tak apa, kita ikutlah. Orang awam nak, nanti kan perpecahan. An-Nasai menyebutkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW pernah membaca surah Al-A'raf pada solat maghrib belum membahaginya dalam 2 rakaat. Membaca surah-surah pendek serutin pada solat maghrib atau membaca surah-surah pendek al-mufassal adalah perbuatan menyelisihi sunnah dan adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam, gubernur pada ketika itu. Jadi apa pengajaran? Gubernur tak semestinya betul. Jadi apa yang kerajaan kata tak semestinya betul. Tapi dia pergi lawan tak? Dia pergi perang nak Marwan ni tak lawan lah, tak apalah. Tapi tak semestinya betul. Jadi tak payah ikutlah. Benda tak semestinya betul, tak payah ikutlah. Kita ikut Nabi SAW. Ada pun dalam salat isyak yang terakhir, okey, kita baca nota point 339 tu. Disebutkan solat isyak terakhir kerana beliau biasa menamakan solat maghrib sebagai isyak yang pertama. Maka untuk membedakan maghrib dan isyak digunakan sebutan solat isyak terakhir. Jadi bukannya solat isyak terakhir maksud Nabi last kali ketika sebelum wafat tu, bukan, jangan salah faham. Beliau SAW membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Beliau SAW menetapkan pada Mu'az pada solat ini agar membaca surah Wasyamsi Wadduhaha, Sabbihisma Rabbikal A'la, Wal-Laili Idza Yaghsha. Ni kes Mu'az lah. Fattanun anta ya Mu'az. Mu'az dia semakin dekat dengan Nabi SAW. Lepas tu dia pergi balik kat kampung dia baca di imam juga 2 kali sembahyang isyak. Dia balik kat kampung ni, dia baca Al-Baqarah sembahyang isyak. Bila baca panjang sangat, orang report kat Nabi SAW. Jadi janganlah panjang sangat, wahai Mu'az, fattanun anta ya Mu'az. Kau nak dia buat fitnah, wahai Mu'az. Janganlah baca panjang sangat. Bacalah Wasyamsi Wadduhaha, Sabbihisma Rabbikal A'la. Maksudnya waktu isyak pendek. Waktu isyak orang mengantuk, orang nak balik, nak selesaikan urusan apa semua, maka jangan panjang-panjangkan. Beliau SAW mengingkari Mu'az atas perbuatan baca surah Al-Baqarah pada solat isyak terakhir, di mana sebelumnya dia telah mengerjakannya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi ke Bani Amr bin Auf, lalu kembali salat mengimami mereka setelah berlalu sebagian dari waktu malam seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mula sebenarnya dengan Nabi dah baca panjang, lepas tu dia patah balik kat kaum dia. Orang semua tunggu imam. Dan kita tahu isyak ni sunnahnya dilewatkan. Jadi dah lah dilewatkan, dia baca pula panjang. Kalau sengaja Ustaz, lewat tak apa. Sampai pukul 12 malam. Saja-saja. Jangan sampai pukul 12 malam pula. Sebab 12 malam tu dah habis waktu dia. Macam pukul 10, 9:30. Tapi kenapa sekarang ni masjid tak buat pun lewat-lewat kan? Sebab kesian pada jemaah. Sebab tu kalau lah tak kerana kita kesian pada jemaah, maka kita dah lewatkan dah sembahyang isyak tu. Itu lagi afdal. Jadi macam solat, macam ada kuliah ya, macam ada kuliah contohnya.
Azan dulu, lepas tu sambunglah kuliah sampai 9.30, 9.30 sampai 9.45, 9.45 sampai isyak. Boleh? Sunnah. Tujuan nak melambatkan dia kerana nak mendapat afdaliyah sembahyang malam tu satu. Yang kedua, supaya orang semua dapat menyelesaikan, boleh dinner dulu lepas maghrib apa semua, lepas tu sembahyang isyak. Masa tu nak kuliah. Tapi lepas 12 tak boleh lah. 12 kalau ikut mazhab Ahmad bin Hanbal dan lain-lain ialah terlepas waktu yang sepatutnya, waktu setengah malam. Sebab sebahagian fuqaha dia memandang bahawa isyak tu habis pada waktu setengah malam, bukan pada waktu subuh. Syafi'i kata isyak tu berlalu sampai sebelum subuh tu. Sebab tu kita 3:30 pun isyak lagi. Pukul 4 pada sembahyang isyak, pukul 4 pada. Ya, jadi kat situ sebahagian fuqaha memandang bahawa isyak tu ialah pada setengah malam. Maka lepas setengah dah terlepas waktu isyak. Sebahagian fuqaha pula kata yang isyak yang tengah malam tu adalah waktu afdal isyak. Dan lepas tu ialah waktu ikhtiar, maksudnya waktu yang ittirar, maksudnya waktu yang masih lagi sah tapi bukan waktu yang afdal. Imam Syafi'i kata sah sampai waktu subuh, tapi lepas setengah tu dah tak afdal lah. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai pukul 12.30 pula sampai isyak. Tengok cerita ramah lu pukul 10 apa dia? Tanya pasal duha pula ya. Duha sampai pukul 12 sampai sebelum zuhur. 15 minit ke 20 minit sebelum zuhur. Macam itulah. Okey. Tujuan lain tu, duha tu. Okey, kemudian orang-orang yang mematuk-matuk ketika mengerjakan solat berpegang pada kalimah ini tanpa menghiraukan kalimah sebelumnya maupun sesudahnya. Apa maksud dia tu? Orang yang cepat-cepat ni, dia kata tengok Nabi pun suruh ringkaskan solat. Dia alasannya Nabi suruh ringkaskan sebab tadi. Ada sebab tak? Apa tak? Nabi bila mengingkari Muaz atau perbuatan baca surah Al-Baqarah pada solat isyak terakhir, di mana sebelumnya dia telah mengerjakannya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia dah sembahyang dengan Nabi, dia dah baca panjang dah. Jadi kalau dia patah balik kat kaum dia dah lewat, janganlah baca panjang macam kalau kita sembahyang isyak awal. Itu point dia. Betul Nabi suruh baca sabihis, baca ni semua pendek-pendek ni. Bukannya point dia baca pendek terus pada solat isyak tu. Jadi orang silap faham. Jadi kata kata apa? Kemudian orang yang mematuk-matuk ketika mengerjakan solat, orang yang nak cepat-cepat. Nampak bayangkan, bagi Ibn Qayyim ni baca surah-surah pendek pun dia panggil mematuk-matuk juga. Nak cepat ya. Bagaimana kalimah ini tanpa menghiraukan kalimah sebelumnya maupun sesudahnya. Adapun solat Jumaat, beliau SAW baca padanya dua surah, surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafiqun. Lebih kurang juga dua muka surat. Masing-masing dibaca secara lengkap, dan beliau SAW biasa membaca surah Sabihis dan Al-Ghashiyah. Sedangkan membaca beberapa ayat terakhir dari surah tersebut dimulakan ya ayyuhallazina amanu. Imam kita biasa kadang-kadang pada Jumaat dia baca ayat tu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini tak sunnah juga. Sekali tidak pernah dilakukan. Mesti sekali boleh lah, tapi janganlah melaziminya. Hari Jumaat dia baca surah tu, hari Jumaat dia baca surah tu. Nak meletakkan, jangan. Mengenai bacaan pada solat Eid, itu hari raya, ada kalanya beliau membaca dua surah Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah wa Syaqqal Qamar kan secara sempurna, dan kadang juga baca dua surah Sabihis dan Al-Ghashiyah. Itulah petunjuk yang terus-menerus beliau lakukan sampai beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dimansuh atau oleh sesuatu pun. Ini yang diamalkan oleh para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah Rasulullah SAW, yang mendapat petunjuk sepeninggalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam solat subuh membaca surah Al-Baqarah dan menyelesaikan salatnya ketika hampir terbit matahari. Maka para makmum berkata, wahai khalifah Rasulullah, matahari hampir terbit. Abu Bakar menjawab, seandainya dia terbit maka dia tidak mendapatkan kita dalam keadaan lalai. Maksudnya kalau terbit sekalipun, bukanlah kita termasuk orang yang lalai, sebab kita baca daripada awal subuh tu. Umar radhiyallahu anhu dalam salat subuh membaca surah Yusuf, An-Nahl, Hud, Bani Israel. Bani Israel ni surah apa? Isra. Dan surah-surah yang setara dengan itu. Seandainya Rasulullah SAW memanjangkan salat yang dianggap mansuh telah dihapus, bagaimana mungkin hal itu tersembunyi bagi para khulafa ar-rasyidin? Sebab salat yang setiap hari, mana boleh mungkin terhapus? Kalau sekali-sekala, setahun sekali, ya mungkin orang boleh bincang tak terhapus ke tak terhapus. Ini tiap-tiap hari, lalu diketahui oleh orang-orang yang mematuk-matuk.
saat solat. Dia perli lagi tu nampak. Adapun hadis diriwayatkan Muslim dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Samurah Rasulullah SAW baca solat subuh Qaf wal Quranil Majid, dan solat beliau sudah itu adalah ringan, singkat, maka maksud sesudah itu adalah sesudah solat subuh. Maksudnya solat lain taklah panjangnya macam solat subuh. Bukan sesudah itu, bukan maksudnya sesudah Nabi SAW wafat dia baca ringkas, tak. Silap faham. Jadi Nabi SAW memanjangkan bacaan solat subuh melebihi bacaan pada solat-solat yang lain. Ini makruf. Sebab solat subuh tu dihadiri oleh malaikah. Dan solat beliau sesudah solat subuh adalah ringan dan singkat. Pengertian ini diindikasikan oleh pernyataan Ummul Fadl ketika mendengar Ibnu Abbas baca surah Al-Mursalat. Beliau berkata, wahai anakku, engkau telah mengingatkan aku dengan bacaan surah ini. Masya Allah. Sesungguhnya adalah yang terakhir aku dengar Rasulullah SAW ketika beliau membacanya pada salat maghrib. Ini adalah yang terakhir daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kalimah dan solat beliau sesudah itu merupakan kata yang menunjukkan ghayah, batasan, dan disandarkan kepada kata penjelas yang tidak disebutkan secara tekstual. Ini kaedah fiqh lah tak apa, buat tak nampak tak apa. Maka tidak boleh menetapkannya dari kata yang tidak diindikasikan oleh susunan kalimat lalu meninggalkan yang diindikasikan oleh kalimat. Adapun susunan kalimat itu mengindikasikan bahawa solat setelah solat subuh adalah ringan dan ringkas, dan tidak mengindikasikan bahawa seluruh solat beliau SAW setelah hari itu adalah ringan dan ringkas. Okey. Pengertian ini tidak diindikasikan lafaz tersebut. Sekiranya makna ini yang dimasukkan tentu diketahui oleh khulafa ar-rasyidin. Bagaimana maksudnya daripada perenggan yang dua yang terakhir ni yang kita baca tadi berkenaan dengan bagaimana Ibn Qayyim dia menolak kekeliruan ataupun pendapat yang mengatakan bahawa Nabi SAW di akhir hayatnya baca surah-surah pendek je. Menunjukkan bahawa yang awal-awal yang baca panjang tu telah dimansuhkan. Ini pendapat Ibn Qayyim. Bagaimana mungkin mereka menganggap teguh dengan dalil mansuh yang dihapus lalu meninggalkan dalil nasikh, penghapus. Habis itu kalau Nabi baca panjang-panjang, apa pula makna hadis? Siapa saja di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah dia meringkas-ringkaskan. Ini banyak orang guna dalil ni lah. Macam-macam Allah cukup lah. Betul tak? Awak jadi imam macam Allah dah lah. Bukankah Nabi suruh meringankan? Adapun sabda Nabi SAW, ayyukum amman nas falyukhaffif. Siapa saja di antara kalian menjadi imam, hendaklah dia memperingankan salatnya. Dan perkataan Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling ringan salatnya namun sempurna. Masalah ringkas, ringan adalah perkataan nisbi, relatif. Maksudnya subjektif lah. Ringan ikut siapa? Ikut kita ke ikut Nabi? Nampak tak? Dan harus dikembalikan kepada praktik beliau sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus beliau lakukan, bukan dikembalikan kepada syahwat keinginan para makmum. Sebab tu imam yang akan disiplin kan. Ni saudara saya sendiri, dia belajar Madinah, dia dekat Kemboja sana. Dia kata kat Kemboja dulu imam baca pendek-pendek je, qul Allah inna atana, qul Allah inna atana, idza ja qul Allah inna atana, li ila fi Quraisy, itu je. Lalu lepas baliknya pelajar-pelajar di Madinah ni, dia adabkan, dia mentakdibkan, mendidikkan masyarakat tersebut dengan baca 2 buku surat. Mula-mula memang orang marah lah, tak selesa lah, apalah. Tapi lama-lama orang kata best baca 2 buku surat. Akhirnya bila orang baca pendek, imam tu kena balik. Asal baca pendek sangat? Sebab orang awam ni dia ikut orang alim. Kalau orang alim yang tak betul, tak betul lah orang awam. Kalau orang alim yang betul, maka betul lah orang awam. Betul lah kata Nabi SAW, ashabi kan nujum, kan? Ada hadis tu dhaif lah. Fa'idha zahaban nujum, sahabat itu adalah penjaga-penjaga langit. Bila hilangnya bintang apa semua, maka hilanglah penjaga, maka hilanglah orang alim. Bila hilangnya orang alim, maka masyarakat kampung tersebut adalah masyarakat yang jahil. Tapi yang lebih kesiannya, kalau bukan masyarakat, dalam masyarakat tu dah ada orang alim, dah ada orang mengaji, tapi tak nak ikut sunnah Nabi SAW. Jadi masyarakat kekal lah dalam keadaan tak dapat ikut sunnah Nabi. Okay?
Sebab beliau SAW tidak pernah memerintahkan sesuatu perkara kemudian beliau sendiri menyelisihinya. Kan Nabi kata, kamu jadi imam, maka ringanlah, tapi solat maghrib baca surah Al-A'raf. Jadi macam, ini contradiction. Tak, maknanya bacaan Nabi surah Al-A'raf dalam solat maghrib itulah ringan. Yang berat tu macam mana? Al-Baqarah, itu berat. Okey. Sementara beliau SAW mengetahui orang-orang yang salat di belakangnya ada yang sudah tua, lemah dan memiliki fa inna min waraikum al-kabir al-kabir as-saghir wal-kabir wa zil hajah. Ada orang budak-budak kecil, orang tua dan orang memiliki keperluan. Apa yang dipraktikkan beliau SAW itulah maksud ringan yang diperintahkan. Ingat ni, apa yang Nabi buat itulah ringan. Sangat mungkin salat beliau SAW yang seharusnya masih lebih panjang beberapa kali lipat, maka Nabi boleh panjang lagi. Kan macam Nabi sebenarnya tahajud kan, baca Baqarah, lepas tu Ali Imran, lepas tu An-Nisa, lepas tu 3 surah sekali baca dalam salat malam. Petunjuk yang terus-menerus beliau SAW praktikkan, itulah yang menjadi hakim pemutus atas setiap perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang yang berselisih. Bila orang berselisih, pendek macam mana pendek? Bagi saya sabihis pendek, bagi orang tak, sabihis tu panjang. Tak, bagi saya surah Al-Munafiqun tu pendek, bagi saya panjang. Jadi sekarang ni bila panjang pendek bergaduh pasal masalah ni, berselisih, kat mana rujukan panjang pendek tadi? Nabi SAW punya rujukan lah. Yang menunjukkan pada hal itu adalah riwayat daripada An-Nasa'i dan hadis dan ahli hadis lainnya daripada Nabi SAW, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar meringankan salat dan beliau mengimamkan kami dengan baca surah As-Saffat. Baca surah As-Saffat dalam salat adalah penjelasan makna ringan, yang maksudnya paling ringan Saffat lah. Saffat bayat 30 lebih kurang 50 kan? 180. As-Saffat. Subhanallah. Apa muka surat? As-Saffat 56 muka surat lah. Itu ringan Nabi. Okey, oleh itu kalau ustaz, macam mana ustaz lah berasa berat benar lah kita ni. Mana pernah khatam surah As-Saffat dalam semayang? Semua saya semayang tak pernah saya khatam surah As-Saffat dalam semayang. Maka kat situlah kita kata, kat sinilah yang menghasilkan pada kita perasaan apa? Lepas solat tu rasa macam kurang benar solat aku. Lepas tu kita astagfirullah lepas solat. Itu tujuannya astagfirullah lepas solat. Istighfar kita lepas solat itu adalah istighfar kerana kekurangan kita dalam solat tadi. Betul, para ulama kata istighfar kita ni berhajat pada istighfar pula. Maksudnya apa? Sebab istighfar kita ni istighfar yang main-main, tak, bukan penuh perasaan, rutin. Lepas sembahyang ke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah. Dia berada sunnah kata astagfirullah je. Betul lah tu, jangan tambah apa-apa. Okey, tak apa, tapi astagfirullah kamu tu, astagfirullah sambil pandang-pandang jam, astagfirullah. Bukannya astagfirullah atas kekurangan kita dalam solat tersebut. Bila kita tengok ni, maksudnya sembahyang kita tak sama macam sembahyang Nabi, tak sama macam sembahyang sahabat. Apa yang buat kita rasa dah lega sangat lah, kita sembahyang dah hebat dah. Dan sembahyang yang buat sahabat tu pun, sahabat takut lagi sembahyang dia tak diterima. Sembahyang baca panjang-panjang Al-A'raf, As-Saffat, baca Baqarah tu pun, lepas sembahyang dia takut tak diterima solatnya. Kalau kita dah hari ni mantap aku Al-Baqarah. Itu jauhnya kita daripada salafus salih. Oleh sebab itu mengajak kita kepada satu sifat, iaitu kita ni banyak kurang. Bila banyak kurang, kita rasa tawaduk, kita rasa nak mengaji lagi, kita rasa banyak berdosa lagi, berhajat kepada istighfar lagi, berhajat kepada doa lagi, berhajat kepada menuntut ilmu lagi banyak, supaya kita ni jadi macam mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seterusnya, Nabi SAW tidak menetapkan surah tertentu. Beliau SAW tidak menetapkan surah tertentu untuk dibaca dalam salat, kecuali pada salat Jumaat dan salat Aid hari raya.
Adapun salat-salat lain maka disebutkan oleh Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata tidak ada satu, dia datuk dia berkata tidak ada satu surah pun dari kelompok mufassal, baik pendek maupun panjang, melainkan aku pernah mendengarnya dibaca Rasulullah SAW mengimami pada orang solat-solat wajib. Maksudnya mana surah mufassal dari Qaf sampai habis tu semua Nabi pernah baca dalam solat. Nabi tak tetapkan solat-solat tadi. Jadi tak betul lah bila sembahyang maghrib dia mesti baca Kuliah kuallah, kuliah kuallah. Setengah masjid macam tu. Dia tetapkan kuliah kuallah, kuliah kuallah. Mana boleh? Ada setengah tu ada tetapkan ahlakum. Imam ni kalau jadi dia mesti ahlakum takatsur, mesti na ataina. Janganlah macam tu. Nabi tak tu. Nah. Tak boleh tetapkan. Jangan tetapkan. Kecuali yang Nabi tetapkan. Contohnya solat tawaf, Nabi baca kuliah dan kuallah. Ya, solat tawaf. Solat tawaf Nabi tetapkan baca kuliah dan kuallah. Ya, solat tawaf tu. Atau witir, sabihis, kuliah dengan kuallahu ahad dan tiga mu'awwadhatain. Itu yang Nabi dah tetapkan. Takkanlah Nabi tak tetapkan, jangan kita tetapkan pula. Okey. Di antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam baca satu surah secara lengkap, terkadang baca satu surah untuk 2 rakaat, dan ada kalanya membaca awal surah. Ada membaca akhir surah atau pertengahannya tidak dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan membaca 2 surah dalam satu rakaat pernah dilakukan daripada salat sunnah. Tapi perbuatan ini tidak pernah dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat fardu. Mengenai hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya aku mengetahui beberapa surah yang setara yang biasa digandingkan. Bukan ganding ni, bukan ganding kita faham ni. Yang dibaca, biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, maksudnya surah yang biasa Nabi gandingkan. Nabi pepek kan. Dalam satu rakaat Ar-Rahman dan An-Najm. Dalam satu rakaat Iqtarabat dan Al-Haqqah. Dalam satu rakaat At-Tur dan Dhariyat. Dalam satu rakaat Idza Waqa'at dan Nun. Dalam satu rakaat. Ini adalah berita tentang perbuatan beliau SAW tanpa keterangan lebih lanjut mengenai tempatnya, apakah pada salat fardu atau pada salat sunnah. Kan tadi kata Nabi tak pernah gabungkan 2 surah dalam satu rakaat pada salat fardu. Habis tu yang riwayat ni Ibn Mas'ud. Maka Ibn Qayyim kata riwayat ini tak confirm fardu ke sunat. Jadi yang kuatnya adalah yang sunat. Ada pun membaca satu surah untuk 2 rakaat sangat jarang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Abu Daud menyebutkan daripada seorang lelaki dari Juhainah bahawa dia mendengar Rasulullah SAW baca surah Al-Zalzalah pada salat subuh dalam 2 rakaat, dan dia berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW lupa atau sengaja membaca surah itu. Yang 2 kali satu surah. Maksudnya rakaat pertama baca surah tu, rakaat kedua baca surah tu juga. Tak diketahui. Jadi para sahabat ni kata, aku tak tahu sama ada Nabi sengaja ke lupa. Sebab Nabi tak pernah buat macam tu. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Boleh lah sebenarnya. Nak kata boleh tu boleh lah. Tapi petunjuk Nabi tu lebih kita ikutkan. Itu berkenaan dengan surah. Seterusnya pula, memperpanjang rakaat pertama dalam rakaat kedua daripada rakaat kedua. Biasanya beliau SAW lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Okey, baik pada solat subuh maupun pada solat-solat yang lain. Ada kalanya beliau memanjangkannya sampai tidak mendengar bunyi hentakan kaki. Maksudnya apa? Semua sempat. Maksudnya panjang, tak ada lagi dah orang datang masbuk apa semua. Kan, kalau imam tu cepat-cepat nak sembahyang, mesti ramai orang nak tahu imam tu sembahyang cepat ke tak cepat. Kalau banyaknya masbuk, maksudnya imam tu qomat cepat sangat lah tu. Macam time buka kan, maghrib. Dia dah tak ada selera makan macam kita. Banyak cepuk-cepuknya tu ya. Dia makan pun habis. Kan? Lepas tu dia nak qomat cepat-cepat. Kita baru Allah tengah bawa setengah pinggan. Maksudnya bila kan masbuk daripada saf 2 tu dah masbuk sampai belakang. Maksud imam lah qomat cepat sangat. Okay?
Contohlah, ini contoh Ramadan, contoh live. Jadi Nabi baca panjang sangat sampai tak dengar hentakkan kaki lagi dah. Semua sempat berjemaah dengan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW memperpanjang solat subuh. Kenapa solat subuh panjang daripada yang solat lain? Sebab utama bagi hal ini bahawa Nabi SAW, bahawa solat subuh itu disaksikan. Al-Quran al-Fajr, fa inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Bacalah Quran pada waktu fajar. Quran pada waktu fajar itu disaksikan. Disaksikan apa? Oleh Allah dan para malaikatnya. Betul yang lain tak saksi ke? Lain pun saksi juga, tapi taklah special macam tu. Tak ada saksi yang lebih special kan? Sebahagian mengatakan disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Kedua pendapat ini dibangun di atas permasalahan apakah turunnya Allah ke langit dunia berlangsung terus sampai selesainya solat subuh atau hanya terbit fajar. Kita baca hadis Nabi, Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam. Jadi sampai 1/3 akhir malam sampai bila? Sampai subuh ke ataupun sampai lepas solat subuh? Kedua-keduanya telah dinukil dalam riwayat. Seolah-olahnya dua-dua ada pendapat tersebut. Di samping itu, panjangnya solat subuh didukung oleh faktor-faktor yang berikut. Yang pertama, jumlah rakaatnya tergolong sedikit dibanding solat-solat lain, maka pelaksanaan diperpanjang untuk menutupi kekurangan dari segi jumlah rakaat. Macamlah kita sembahyang tarawih, itu kita, kenapa Nabi buat 8? Nabi buat 8, tapi bila ditanya Aisyah, kau jangan tanya betapa panjangnya dan betapa cantiknya Nabi punya sembahyang 8 tu. Dia sebut kan, baca surah Baqarah, baca Ali Imran, baca An-Nisa. Itu Nabi buat 8, itu 13 rakaat je. Kita setengah muka surat je, itu buat 20. Itu sebabnya cerita dia. Ini nak buat 8 tapi pendek juga. Maka sebenarnya tak ikut sunnah lah. Kau tak ikut sunnah lah sebenarnya. Nak baca panjang boleh, baca 3 muka surat satu rakaat. Boleh, baca buat 8. Buat 3 muka surat satu rakaat atau 4 muka surat satu rakaat. Boleh berbaloi buat 8 tu. Bayangkan, kita kata Nabi sembahyang sampai kaki bengkak, betul tak? Tapi Nabi buat 8. Kalau ikut logik kita, 8 ni kaki bengkak, tak berpeluh pun, haus pun tidak. Kita punya 8 kan. Sebab kita bayangkan 8 kita. Dah 8 mesti buat setengah buku surat, 2 ayat dia baca. Sebab nak imam tahfiz juga, tapi nak dengar bunyi sedap, tapi nak 2 ayat je, yang panjang-panjang sangat. Jadi kita buat 20. Itu cerita dia. Wallahu a'lam bissawab. Itu para ulama kita jelaskan macam itulah. Betul Imam Syafi'i kata aku suka buat 8 bila baca panjang, tapi kalau tak mampu nak baca panjang, kan orang awam apa semua penat apa semua, buat 20 tapi baca pendek. Solat subuh itu dilangsungkan sudah tidur dan manusia itu dalam kondisi prime condition. Maksudnya dalam keadaan sihat, segar. Tapi Malaysia lain, subuh tu mengantuk sebab tengok bola. Malaysia belum disibukkan oleh pekerjaan dan urusan-urusan dunia. Ini juga tak, orang Malaysia tak rasa keluar rumah 6.30 sebab jam. Jadi subuh pun cepat. Sesudah laksanakan saat telinga, lisan dan hati terkonsentrasi secara penuh, tidak terganggu. Ini juga tak berlaku pada kita sebab kita mengantuk waktu subuh, sebab kita tidur lewat malam. Sebab tu kita buat subuh pun nak cepat. Imam pun baca pendek-pendek je. Qomat, kita baru nak ambil uduk apa semua, azan, ambil uduk kat rumah, di sebuah taman lah, tak nak sebut lah. Rumah tu 100 meter je, bukan jauh nak, 100 meter. Sampai dah rakaat kedua dah. Padahal ambil uduk tadi 3 qomat, azan. Solat subuh itu adalah dasar dan awal dari amalan. Oleh kerana itu diberi perhatian lebih dan lebih diperpanjangkan. Kan siapa yang mulakan harinya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala apa semua, maka hari itu hadis pun Nabi kata, siapa yang solat subuh berjemaah, maka dah cukup dah dia, dah lengkap dah dia hari itu. Rasa-rasa sesungguhnya hanya dapat diketahui oleh orang yang memiliki perhatian terhadap rasa syariat serta maksud dan hikmah-hikmahnya. Hanya Allah tempat mohon pertolongan. Bagi siapa yang buat saja, yang selalu buat, maka dia akan rasakan kelebihan yang banyak pada solat subuh. Kalau kita sembahyang subuh berjemaah, sembahyang sunat lagi, kita akan dapati hari itu adalah hari yang sangat tenang, bagus, tak kelang kabut, urusan segalanya dapat diselesaikan dengan mudah.
Adapun nak beribadah zuhur, asar, maghrib dan isyak tu rasa bersemangat. Sebab kita tadi aku dah jemaah, aku nak maintain jemaah tu zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kalau subuh tu terlepas, biasanya dia melemahkan iman. Iman jadi lemah untuk meneruskan ibadah yang seterusnya. Okey, itu bacaan. Ada soalan berkenaan dengan dari takbir sampai rukuk. Belum rukuk, masuk rukuk lagi. Ada soalan tak? Tak ada, bagus. Seterusnya rukuk. Setelah menyelesaikan bacaan, beliau salam berhenti sejenak. Kalau ada soalan bagi tahulah. Tak ada lah. Okey. Setelah menyelesaikan bacaan, beliau SAW berhenti sejenak. Tadi sejenak, soalan Ibn Qayyim kata sejenak tu ialah selepas baca ayat tadi kan, sekadar untuk mengatur pernafasannya. Wa salli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sudah pas. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Makin nak rukuk, angkat tangan juga. Allahu akbar, rukuk. Dan bertakbir lalu rukuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya seperti orang yang memegang keduanya. Bukan letak macam ni pegang lutut, pegang, bukan letak tangan macam ni, pegang. Merenggangkan kedua tangannya seraya menjauhkan dari sisi badannya. Dia rukuk macam ni tangan kita, bukan macam ni, macam ni. Okey, membentangkan punggungnya, belakangnya, dan meluruskan serta punggung itu belakangnya, dan meluruskannya serta bersikap seimbang. Luruslah, makruf lah ni kan, kita mengaji dari dulu lagi, seimbang. Tidak mengangkat kepalanya ketika rukuk tu, tak macam ni, dan tak pula, maksudnya tengah-tengah lah, kepala terlurus lah. Macam kita rukuk macam ni, kepala kita lurus macam tu je lah. Tak macam ni, tak macam tu. Faham? Tetapi diposisikan sejajar punggungnya rata, kepala kita rata. Ustaz lah rata ustaz, badan macam saya ni memang tak boleh rata, macam gembungnya macam ni belakang tu. Macam ni nak ejah macam tu pula, tak adalah, maksudnya rata yang standard lah. Okay. Subhana rabbiyal azim, maka dibaca dah subhana rabbiyal azim. Kalau baca je subhana rabbiyal azim, dah dapatlah dia punya tumaninah tu. Yang tak baca tak ada tumaninah. Okey. Ada kalanya mencukupkan dengan itu saja, dan terkadang menambahkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Panjang rukuk beliau SAW biasanya setara dengan membaca 10 kali tasbih. Panjang lah tu. Kita subhanallah, dengan pss dia. Baca 3 kali Ustaz. 3 kali, yes. More canon. Beliau pula begitu pula sujudnya. Adapun hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, aku mencermati seperti selalu salat belakang Nabi sallallahu, ternyata berdirinya rukuknya tidak sujud, semuanya antara kedua sujud hampir sama. Maksudnya panjangnya samalah. Nampaknya bayangkan berdiri, rukuk, iktidal, sujud sama panjang. Tadi banding baca apa ketika berdiri ni? A'raf, Al-Ghasyiyah, Sabbihis. Maksudnya rukuk Nabi sama macam berdiri Nabi. Dan tu buat baca. Itu yang pening tu. Beri sikit apa-apa. Fa'akthiru ammas rukuk, fa'akthiru fi tasbih. Adapun ketika rukuk, banyakkan tasbih. Okey, tapi Ibn Qayyim dia ada perbincangan masalah ini. Kita apa? Sebagai orang memahami hadis bahawa Nabi SAW rukuk setara dengan berdiri, sujud seperti itu, dan begitu juga iktidalnya, namun pemahaman ini perlu ditinjau semula. Sebab beliau SAW biasa membaca pada salat subuh sebanyak 100 ayat atau sekitar itu. Telah dikemukakan oleh beliau SAW membaca surah Al-Maghrib, surah Al-A'raf atau dalam salat. Telah dimaklumi bahawa rukuk dan sujud beliau tidak sama dengan lama bacaan surah-surah itu.
Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Anas seperti yang dikutip oleh penulis kitab As-Sunan, bahawa dia berkata, aku tidak pernah salat di belakang seorang setelah Rasulullah SAW yang paling sempurna salatnya, paling serupa salatnya dengan Rasulullah SAW kecuali pemuda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, kami menghitung lama rukuknya 10 kali tasbih dan lama sujudnya 10 kali tasbih. Demikianlah. Padahal Anas berkata bahawa beliau mengimami mereka dengan baca surah As-Saffat. Maksudnya surah As-Saffat panjang. Mana sama 10 kali tasbih dengan surah As-Saffat. Jadi habis itu hadis Bara' bin Azib tadi macam mana? Hadis Bara' bin Azib tadi sahih, Sahih Bukhari lagi. Maka maksud Al-Bara' wallahu a'lam bahawa salat Rasulullah SAW seimbang. Jika beliau memperpanjangkan berdiri, maka rukuk dan sujud juga diperpanjangkan. Maksudnya sama tu maksudnya apa? Bukan sama dari segi 100% saja. Kalau berdiri lama, rukuk pun lama. Kita rukuk ni sekejap. Lepas tu bila kita bawa imam betul-betul ikut sunnah Nabi, dia baca panjang. Lepas main kata, imam tu rukuk lama benar. Pening aku pening tak boleh tahu rukuk kan. Tak biasa. Ha? Subhanallah Rabbil Azim 10 kali atau 3 kali. Tapi 3 kali boleh, atau baca subhanakallah wa bihamdik boleh. Kita tengok nanti lafaz-lafaz yang berbeza. Kejap lagi tengok sekejap lagi. Dan jika berdirinya dipersingkat, maka rukuk dan sujudnya juga dipersingkat. Maksudnya Nabi itu balance solat dia. Dan sesekali beliau SAW melakukan rukuk dan sujud setara dengan berdirinya. Akan tetapi perbuatan ini sesekali beliau SAW lakukan pada solat malam ketika sendirian. Memang Nabi pernah rukuk macam lamanya dia berdiri tadi. Lama, Masya Allah. Tapi itu dalam solat malam, seorang-seorang. Serupa dengan perbuatannya apa yang beritahu kita Aisyah lah. Aisyah, para sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik khadam Nabi. Dia duduk dengan Nabi. Serupa dengan perbuatan beliau SAW pada solat kusuf, gerhana. Memang solat gerhana memang Nabi rukuk lama. Adapun petunjuk beliau SAW yang umum adalah menyeimbangkan solat dan menyesuaikannya. Maksudnya kalau berdiri sederhana, rukuk pun sederhana lah. Okey. Sebab itulah solat Nabi dia sederhana. Dia tak ada yang satu yang terpanjang lebih. Lepas tu Syekh bin Baz rahimahullah ditanya berkenaan dengan setengah orang, dia sujud last tu panjang, lebih daripada sujud-sujud yang sebelumnya. Maka tak menyalahi sunnah lah. Sebab sunnah Nabi semua sama, balance. Maksudnya rukuk dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud yang akhir panjang berbanding dengan sujud yang sebelum-sebelumnya. Tak. Sebab Nabi balance. Beliau SAW biasa juga membaca dalam rukuk Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Macam kenal je ayat ni. Masa bila ni? Tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ladhina anhu. Subuhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Tapi nak kita baca rukuk. Tambah lagi. Siapa yang dimasukkan ruh? Malaikat Jibril. Ruh tu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh tu malaikat Jibril, bukan ruh atuk nenek kita. Terkadang beliau membaca Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa mastaqalla bihi qadami. Nah, ayat lain wa mastaqalla bihi qadami, dan ni wa 'asami. Ni baca ni. Bila boleh juga tasbih nak baca banyak-banyak boleh. Nak baca panjang-panjang pun boleh. Namun zikir ini dinukil dari beliau SAW hanya pada solat malam. Dia standard dia baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Itu. Atau bertambah wa bihamdih pun boleh. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Boleh juga. I'tidal. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Jadi ustaz, rukuk ni macam itulah, baik lelaki maupun perempuan. Inilah yang lebih tepat. Lepas tu ustaz yang kepit-kepit tu, wallahu a'lam. Ada sebahagian fuqaha kata macam tu. Kita tak nafikan. Memang sebahagian fuqaha dia sebut berkenaan kita kena kepit, sebab dia lebih menjaga kehormatan wanita tadi.
Mana tahu tiba-tiba orang jahat datang ke, macam mana ke. Jadi bilik kepit tu lebih terjaga. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Rasulullah tidak pernah membezakan solat lelaki dan solat wanita. Nabi tak kata wanita kalau solat macam ni, perempuan solat macam ni. Okey. Ada kata takbir wanita kena macam ni dia. Tak takbir macam mana lagi tak? Allahu akbar. Macam Nabi takbir. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Rasulullah SAW juga mengangkat kedua tangannya seperti telah disebutkan. Maksudnya daripada bangun, daripada rukuk pun angkat tangan juga. Sami Allahu liman hamidah. Dan jangan pula buat hayunan-hayunan. Sami Allahu liman hamidah, letak dah terus. Masalah mengangkat tangan pada tiga tempat ini telah diriwayatkan daripada beliau SAW sekitar 30 orang. Yang disepakati riwayatnya adalah 10 orang. Sama sekali tidak ada riwayat akurat daripada beliau SAW yang menyelisihi hal itu. Jadi Nabi angkat 3 tempat. Mana 3 tempat tadi? Tapi nanti ihram, ketika nak rokok dan ketika bangun dari rokok. Ada setengah kata tapi ihram tu memang confirm angkat dah. Ada pun yang dalam ketika rokok, ketika i'tidal dan ketika bangun daripada sujud rakaat yang kedua. Itu 3. Okey. Kemudian beliau tidak mengulangnya. Yang ini tidak mengulang mengangkat tangan setelah takbir pertama. Tidak dapat dibuktikan keautentikannya, kesahihan daripada beliau SAW. Bahkan ini adalah keterangan ditambah oleh Yazid bin Ziyad. Perbuatan Ibnu Mas'ud tidak mengangkat tangan selain pada takbir pertama bukanlah sesuatu yang mesti didahulukan atas petunjuk Nabi SAW yang telah maklum diketahui. Di sana terdapat beberapa perbuatan Ibnu Mas'ud yang ditinggalkan sementara dalil yang bertentangan dengannya tidak mendekati dan tidak pula menghampiri akurasi dalil dalam hal mengangkat tangan. Antara perbuatan Ibnu Mas'ud yang ditinggalkan dalam masalah at-tatbiq, merapatkan dan iftirash, menempelkan saat sujud. Begitu pula perbuatan beliau ketika mengimami 2 orang, di mana beliau berdiri di tengah keduanya dan tidak maju ke depan. Maksudnya ada juga para sahabat yang ijtihad yang tak kena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena baik para sahabat juga manusia. Boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak. Namun taklah macam pendapat kita. Pendapat mereka tu kuat lagi daripada pendapat kita. Bukan macam kita punya pendapat fulan dan alan, bukan. Ya, tapi kat sana ada juga para sahabat yang ijtihad dia yang boleh tersilap atau tak tepat dengan sunnah. Macam sahabat yang guling-guling duduk atas pasir, ijtihad juga tu. Sekarang sahabat ambil dia dikuburnya pacakkan Haji Buraidah tu. Dia pacakkan pokok dekat dia punya kubur. Okey. Jadi tak semua ijtihad. Kita ambil, lepas tu bila bertemu ni kita patah balik Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Betul dan kita Ibn Rajab Al-Hambali Jami' Ulum Al-Hikam, dia ada bincang masalah kalau bertemu beberapa sahabat ni dengan sahabat ini, mana nak kedepankan. Kalau bertemu sahabat Umar bertemu dengan para sahabat lain, dapat mana nak utamakan, berapa Umar ke pendapat sahabat lain? Bila Umar bertemu dengan Abu Bakar, mana nak kedepankan? Bila Abu Bakar dengan Umar sepakat satu perkara, maka adakah orang lain boleh bertentangan dengannya? Maka ini telah dibincangkan oleh para ulama kita masalah ni. Okey. Padahal dalil-dalil yang menyelisihi perbuatan beliau dalam masalah ini tidak cukup kuat dibanding dalil yang menyelisihi pendapatnya dalam masalah mengangkat tangan, baik dari segi kuantitas, akurasi dia, kejelasan maupun pengamalan. Hanya kepada Allah kita mohon taufik. Beliau SAW sentiasa meluruskan tulang punggungnya saat bangkit dari rukuk dan ketika duduk antara 2 sujud. Dia tak macam Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal terus macam tu. Tak. Sami Allah liman hamidah. Biar tegak hatta tatma'inna qa'imah, kan? Qa'idah. Maksud tu tegak. Tidak mencukupi salat yang dalamnya seorang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Boleh telah lurus bila mengucapkan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Boleh.
Demikian zikir-zikir akurat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada pun mengumpulkan antara Allahumma dan waw, tak ada. Allahumma wa rabbana, rabbana walakal hamd, tak ada. Tidaklah sahih. Allahumma rabbana walakal hamd. Tapi bawah tu dapat apa, nota kaki bawah tu. Bahkan zikir seperti itu sahih. Tahqiq nampak. Ini Qayyim macam ni hebat dia pun, dia boleh juga terlepas pandang. Riwayat dan terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari pula tu, terlepas pandang. Imam kita yang hebat ni pun terlepas pandang. Kalau imam yang hebat terlepas pandang, apatah lagi ustaz-ustaz. Lagi dah boleh terlepas pandang. Termasuk petunjuk beliau dan saya nampak bawah tu adalah Nabi SAW bila beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka beliau mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi kesimpulannya ada 4 lah. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana walakal hamd. Jadi ada 4. Itu Syekh Utsaimin rahimahullah, dia kata ada 4. Termasuk petunjuk beliau SAW adalah perlama rukun ini setara dengan rukuk dan sujud. Dinukil bahawa melalui hadis sahih bahawa beliau SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlul thana'i wal majd haqqu ma qala al-'abd wa kulluna lakal 'abd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi panjanglah. Boleh syok sikit baca kan. Kadang-kadang juga beliau baca Allah maghsilni min khataaya bil ma'i wal thajar wal barat wa naqqini min adh-dhunubi wal khataaya kama yanqqa thawb al-abyad min ad-danas wa ba'id baini wa baini khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Baca doa iftitah tu. Baca doa iftitah yang kita pernah lalu. Okey. Pernah juga Nabi pernah baca li rabbi alhamdu sampai ulang-ulang banyak kali. Sampai lamanya setara dengan rukuknya. Masya Allah. Dinukil melalui jalan sahih bahawa beliau SAW mengangkat kepalanya dari rukuk. Beliau diam sampai orang berkata beliau telah lupa. Maksudnya Sami Allahu liman hamidah. Punya dah lama Nabi baca doa ketika itu, sampai orang kata Nabi ni terlupa ke? Bila melakukan rukun ini, Imam Muslim menyebutkan daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bila mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau berdiri sampai kami berkata beliau telah keliru. Maksudnya telah macam khayal ke apa ke masa tu, tengah lama sangat berdiri. Kemudian beliau sujud, lalu beliau duduk antara 2 sujud sampai kami kata beliau telah keliru. Lama sangat, semua lama. Okey. Kemudian dinukil melalui jalan sahih bahawa beliau salat kusuf dan memperlama rukun ini i'tidal sampai mendekati lamanya rukuk, sedangkan panjangnya rukuk beliau menyampai berdirinya. Maksudnya ketika solat gerhana tu lagi panjang. Solat gerhana kan 2 kali rukuk. Rukuk panjang, i'tidal pun lama, lepas tu rukuk lagi lama. Lepas sebab apa? Solat gerhana ni dia start sampai hilang gerhana tu. Itu solat gerhana. Waktu lama solat gerhana lama, baca surah panjang pula tu. Maksudnya lama lah. Bukan maksudnya bukan macam tu. Agak macam tu. Maksudnya sampai lama yang Nabi buat, sampai hilang gerhana tu. Sebab gerhana biasanya tak ada sampai setengah hari tu lah. Gerhana biasa kadang-kadang sekejap, ada sekejap sangat, ada yang lama. Maksudnya lama sampai hilang gerhana tu. Bukannya kena solat sampai hilang gerhana tu. Tengah ayat tu betul lah. Nabi solat sampai hilang gerhana, bukan solat sampai hilang. Kena solat. Nabi solat sampai, bukan kena solat sampai hilang. Ada kena kat situ. Ini adalah petunjuk beliau SAW yang telah dimaklumi, tidak ada yang menyelisihi dari sisi apa pun. Adapun hadis Al-Barra' bin Azib, rukuk Rasulullah SAW dan sujudnya duduk antara kedua sujud dan bagi selain berdiri, rukuknya hampir sama. Orang beranggapan bahawa kedua rukun ini adalah singkat, maka ia berpegang kepada hadis tersebut. Pada hadis itu tidak memiliki kaitan dengan anggapannya. Sebab hadis tersebut menegaskan kesamaan antara kedua rukun itu dengan seluruh rukun yang lainnya. Sekiranya berdiri dan rukun yang dikecualikan itu adalah berdiri setelah rukuk,
dan duduk di antara dua sujud, maka bahagian dari hadis itu kontradiktif dengan bahagian yang lainnya. Maka jelaslah secara qat'i bahawa yang dimaksudkan berdiri dan duduk adalah berdiri membaca Al-Fatihah dan duduk tasyahud. Sebab dia kata macam ni, kontradiktif lah kalau kita kata rukuk Nabi sama dengan berdiri. Sebab Nabi baca tadi Al-A'raf. Jadi berdiri tu apa? Maksudnya berdiri ketika baca Fatihah tadi, dan duduk tu ialah duduk tasyahud, bukan duduk antara dua sujud. Mana duduk sujud lama macam tu? Okey. Oleh kerana itu petunjuk beliau SAW pada kedudukan ini adalah memperpanjang melebihi rukun-rukun lain. Memanglah tahiyat akhir Nabi baca panjang. Nanti kita akan tengok nanti dalam babnya. Hal ini cukup jelas, alhamdulillah. Perkara ini termasuk petunjuk solat Nabi SAW yang tersembunyi bagi orang-orang yang Allah kehendaki demikian. Syekh kami berkata, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, memendekkan kedua rukun salat ini termasuk perbuatan para pemimpin Bani Umayyah, Marwan dan lain tadilah. Sebagaimana mereka telah mengada-adakan takbir tidak sempurna saat mengakhirkan pelaksanaan salat, dan maksudnya sangat mengakhirkan, mereka ni memperlambatkan salat. Betul Nabi kata akan tiba nanti satu pemimpin yang zalim yang melambatkan salat. Solatlah bersama mereka juga, tapi kamu solat kat rumah dulu. Jadi solat juga bersama mereka supaya tak timbul fitnah. Maksud Al-Hajjaj sepanjang Jumaat sampai pukul 3.30 dekat asar dah. Tapi orang takut dengan dia. Kalau tak solat dengan dia, nampak dia ni lawan aku, nanti aku tebas kepala dia. Al-Hajjaj ni zalim. Jadi para sahabat ketika tu dia sembahyang kat rumah, kemudian dia pergi juga jemaah. Sebab apa? Takut pada pemimpin yang zalim tadi. Okey. Dan sebahagiannya dari perkara baru yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Dalil bahawa pemimpin boleh buat silap lah, boleh buat salah. Tapi adakah mesti imam-imam kita angkat senjata lawan dia? Tak kan? Ada tak imam-imam kita dinukilkan bahawa mereka memburuk-burukkan di atas mimbar? Tak dinukilkan juga. Atau dia tulis artikel keburukan pemimpin Bani Umayyah, satu kuliah khas, artikel khas, mengeluarkan akhbar-akhbar mingguan, 2 mingguan memburuk-burukkan pemimpin. Tak ada juga kan? Jadi tak ada. Sedangkan mereka tu lebih layak untuk buat artikel tadi. Tapi tak. Mereka bukan pakai macam tu. Mereka tahu perpaduan dan juga keamanan negara tu lebih hak dijaga. Selagi mana pemimpin itu tidak kufur bawah, tidak kufur yang jelas menentang. Macam politik sikit lah, Lalu orang-orang pun terbiasa dengan hal itu hingga mereka meyakini bahawa dia termasuk sunnah. Biasanya itulah jadi macam Malaysia dah. Biasa buat selawat-selawat antara tarawih itu sampai orang ingat itu sunnah. Bila tak buat, lain macam masjid ni, kan? Senyap je pun ni, tak meriah. Itulah dia terbiasa. Apa pemimpin tu yang bawakan benda tersebut, majlis sembahyang Jumaat, Maulid Rasul, selawat-selawat apa semua ni yang tak disunahkan, maka kita pun, orang awam pun akan yakin bahawa ia termasuk daripada sunnah. Jadi tak salah orang awam, salahkan orang alim, salahkan pemimpin. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Dan inilah kuliah kita terakhir dalam bulan Ramadan. Okay, ramai datang hari ini. Jadi saya declare sini adalah ini adalah kuliah terakhir Zadul Ma'ad dalam bulan Ramadan. Sepatutnya ada lah minggu depan, tapi tak apalah kita. Soal saya pun pagi-pagi macam tadilah, berletih pagi-pagi Ramadan ni. Jadi barakallahu fikum. Ini kelas kuliah terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kita jumpa minggu kedua Syawal, insya-Allah. Minggu kedua Syawal. Syawal apa bulan? 29. Maksudnya 29, yang satu hari bulan, minggu pertama bulan 8 tak ada, minggu kedua tu biiznillah. Tak salah saya 5 hari bulan saya tak boleh buka. Kan? 5 hari bulan. Kan? 9. Lamanya cuti. Renovation ya, saya tak boleh ada renovation. Jadi bulan Ogos, 9 Ogos buka. 9 Ogos. Maka kita jumpa 14 Ogos lah. Okay, insya-Allah.
Oh, 14 Ogos pun tak ada. 21 Ogos baru jumpa. 14 Ogos saya tak ada. 14 Ogos saya ke Tawau. 21 Ogos insya-Allah. Saya masuk dalam 21 Ogos. Ada siapa ni orang yang terus tak Irsalnya, irsal tak sunnah. sunnah. Ramai kat Mekah. Satu, sama ada dia ambil satu pendapat dari mazhab Maliki dan itu tak tepat. Dan satu lagi Syiah. Okey. Syiah confirm tak letak tangan macam ni. Syiah macam ni saja. Lepas tu kat Mekah tu banyak, sebab Syiah lah tu banyaknya. Sebab ahli sunnah mazhab Maliki sikit saja yang tak angkat tangan. Mazhab majoriti mazhab betul letak tangan sama ada bawah ke tengah ke atas ke atas. Wallahu a'lam bissawab. 21 insya-Allah taala. 1 Ogos. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa Ramadan, meneruskan puasa Ramadan, selamat mendapatkan Lailatul Qadar. Ada ucapan Lailatul Qadar Ustaz buat bid'ah ni ucapan Lailatul Qadar. Maknanya semoga Allah Taala beri kita kekuatan untuk meneruskan Ramadan dengan penuh rasa ibadah kepada Allah Taala. Dan insya-Allah jumpa lepas raya ni. Capai raya lepas raya lah. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.